Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Luqman Muhammad untuk koresponden TVS, di mana dalam program ini kita akan membawakan perkembangan dari luar negara, dan semestinya bersama saya untuk 15 minit ini saudara Alfian Zaini yang berada di Amerika Syarikat. Assalamualaikum Cik Alfian, apa khabar kita? Waalaikumsalam, khabar Tok Tek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Alfan. Baik, seterusnya Cik Alfan, kita nak mulakan isu pertama kita pada episod kali ini adalah di mana isu di Los Angeles, Amerika Syarikat, di mana sekurang-kurangnya 17 orang cedera selepas truk pelepusan bom meletup akibat kesilapan skuad pemusnah bom polis di sana. Ketua Jabatan Polis Los Angeles, Michael Moore, berkata seramai 10 pegawai terbabit sementara 7 orang awam mengalami kecederaan tidak serius akibat letupan tersebut. Jadi Encik Alfian, apakah kesilapan yang berlaku sebenarnya Encik Alfian, dan sejauh mana letupan itu memberi kesan di kawasan sekitar? Baik Roman, Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Letupan Persekutuan ATF menghantar pasukan respon nasional untuk menyiasat letupan bunga api yang mencederakan 17 orang termasuk 10 pegawai penguat kuasa undang-undang ketika skuad bom cuba meletupkan bahan letupan haram dengan selamat pada hari Rabu lalu yang disita di suatu kawasan perumahan di selatan Los Angeles. Anggota-anggota pasukan respon nasional ATF diterbangkan dari seluruh negara dan akan diberikan taklimat oleh pihak polis dan bomba pada Khamis malam lepas, disusuli dengan permulaan siasatan serta analisis pasca letupan pada pagi Jumaat berikutnya. Polis melaporkan bahawa tiada kecederaan yang mengancam nyawa dan tiada kerosakan struktur yang serius ke atas rumah-rumah sekitar kawasan letupan terbabit. Walau bagaimanapun, sebilangan penduduk diminta meninggalkan rumah mereka semalaman untuk siasatan. Seorang lelaki berusia 27 tahun telah ditahan oleh pihak polis atas tuduhan mengimport bunga api dari luar negeri dengan rancangan untuk menjualnya semula pada hujung minggu 4 Julai ini. Kotak-kotak yang berisi bunga api kelas komersial tersusun setinggi kira-kira 8 kaki telah disita oleh pihak LAPD, juga mengandungi alat kawalan letupan yang telah diubah suai. Letupan di kawasan bersejarah selatan tengah LA tersebut berlaku sekitar jam 7.30 malam ketika anggota pasukan bomba bertujuan untuk meledakkan alat yang dirampas di dalam salah satu kenderaan berperisai mereka yang diperkukuhkan besi khas untuk tujuan tersebut. Jumlah bahan letupan di dalam truk tersebut berada di paras selamat yang dibenarkan, kata anggota LAPD, Lieutenant Raul Jovel. Polis berdasarkan maklumat awam berjaya menemui kira-kira 5,000 paun simpanan bunga api grade komersial pada sekitar 8.40 pagi tersebut, dan kemudiannya menemui sejumlah lagi set bunga api yang lebih kecil tetapi telah diubah sesuai dengan sumbu yang lebih mudah dan ianya dinilai sebagai tidak stabil. Baik, seterusnya Encik Alfian. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken memaklumkan sindiket jenayah pemerdagangan manusia semakin bergerak aktif dengan mengambil kesempatan terhadap golongan rentan, dan menurut Blinken, hampir 25 juta orang di seluruh negara itu terheret menjadi mangsa dalam jenayah pemerdagangan manusia. Ada yang dipaksa melakukan pekerjaan seks komersial, bekerja di kilang atau ladang dan menyertai kumpulan bersenjata. Baik, jika Encik Alfian melihat perkara ini, bagaimana sindiket ini boleh berlaku di mana ia turut melibatkan angka yang besar, yang ramai, dan apakah usaha pemerintah di negara itu untuk menghentikan sindiket ini? Baik Lomai, ketika melancarkan laporan pemerdagangan manusia TIP 2021 Setiausaha Negara, Antony Blinken menegaskan bahawa ianya merupakan satu krisis global yang mengakibatkan penderitaan manusia yang amat besar. Laporan Jabatan Negara mendedahkan pandemik COVID-19 mencetuskan keadaan sehingga mengakibatkan peningkatan angka orang yang terdedah kepada bahaya ataupun aktiviti pemerdagangan manusia serta mengganggu aktiviti membanteras anti pemerdagangan manusia yang sedia ada yang terancang. Kerajaan seluruh dunia mengalihkan penyaluran sumber bagi kegunaan pandemik, selalunya membabitkan perbelanjaan bagi usaha anti pemerdagangan. Pada masa yang sama, pemerdagangan manusia pantas menyesuaikan diri dengan keadaan apabila menjadikan mereka yang terdedah
pada situasi bahaya ataupun diburukkan lagi akibat pandemik. Okay, kerajaan harus melindungi dan berkhidmat untuk rakyatnya, bukan untuk melakukan keganasan atau menyalahgunakan mereka untuk memperolehi keuntungan, kata Blinken. Jabatan Negara Amerika Syarikat semalam menurunkan kedudukan Malaysia ke tahap 3, iaitu tahap paling rendah dalam TIP 2021. Selain Malaysia, negara Guinea Bissau turut dimasukkan dalam senarai tahap 3 yang di dalamnya termasuklah Afghanistan, Algeria, Myanmar, China, Comoros, Cuba, Eritrea, Iran, Nicaragua, Korea Utara, Rusia, Selatan Sudan, Syria, Turkmenistan dan Venezuela. Empat negara iaitu Belarus, Burundi, Lesotho dan Papua New Guinea dikeluarkan daripada senarai tahap 3 dan dimasukkan ke tahap 2. 6 negara diturunkan dari tahap 1 ke tahap 2 iaitu Cyprus, Israel, New Zealand, Norway, Portugal dan Switzerland. Baik, terima kasih Encik Alfian atas perkongsian itu tadi. Kepada anda di rumah atau yang menyaksikan kami di mana jua berada, banyak lagi isu yang ingin kami bawakan selepas ini. Koresponden TVS berehat seketika, kembali sebentar lagi. Kembali kita dalam satu-satunya rancangan TVS yang membawakan perkembangan dari luar negara dengan perincian yang tepat, sahih dan semestinya komprehensif kepada anda. Baik Encik Alfian, seterusnya. Ini antara topik dan perkembangan berita yang ingin saya tahu. Jutaan penduduk di barat Kanada dan barat laut Amerika Syarikat menghadapi amaran haba tak kala rantau itu mencatatkan suhu yang memecah paras rekod. Polis pula melaporkan banyak kematian yang kemungkinan berhubung kait dengan keadaan cuaca panas terik di sana. Bagaimana keadaan di sana, Encik Alfian? Mungkin boleh kongsikan sedikit berhubung perkara ini. Baik Luqman, Kanada mencatatkan rekod baru bagi suhu tinggi sepanjang masa buat hari ketiga berturut-turut pada Selasa mencapai 49.5 darjah Celsius di Lytton, kira-kira 250 km dari timur Vancouver. Lapor Jabatan Kaji Cuaca Negara itu iaitu Environment Canada. Bandar pantai Pasifik itu mencatatkan suhu melepasi 30 darjah Celsius sepanjang beberapa hari, hampir 12 darjah Celsius lebih tinggi daripada kebiasaannya. Beberapa penduduk tempatan Vancouver menyatakan bahawa mereka tidak pernah mengalami suhu seperti itu sebelum ini. Gelombang haba itu meningkatkan lagi tekanan terhadap khidmat kecemasan dengan sekurang-kurangnya 134 orang mati secara tiba-tiba sejak Jumaat lalu di kawasan Vancouver menurut Polis Kanada. Suhu yang dicatatkan minggu ini belum pernah berlaku, meragut nyawa dan risiko kebakaran hutan berada pada tahap amat tinggi, kata Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Di bandar barat laut Amerika Syarikat, Seattle, doktor melaporkan ramai mangsa mengalami strok haba dan sekurang-kurangnya 2 pesakit berusia 65 dan 68 tahun mati akibat hipertermia apabila suhu badan mereka terlalu tinggi, menurut Seattle Times. Suhu yang melambung tinggi di kawasan lembah, gunung dan gurun California menimbulkan kebimbangan mengenai kebakaran di tengah-tengah cuaca kering yang berangin dengan ribut petir yang boleh mencetuskan kebakaran diramalkan di beberapa bahagian barat Amerika Syarikat. Presiden Joe Biden memberitahu gubernur dari wilayah-wilayah barat dalam satu mesyuarat maya bahawa ancaman kebakaran hutan di bahagian barat pada tahun ini sama dahsyatnya seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Pegawai Persekutuan berkata musim kebakaran sudah pun mengatasi tahun lalu yang terburuk dalam rekod California yang dilanda kemarau. Sekitar 9,000 ahli bomba dikerahkan untuk melawan kebakaran di berpuluh-puluh wilayah, khususnya di kebakaran lava di utara California yang memusnahkan lebih 6,879 hektar tanah. Lokman. Betul Encik Alfian. Semoga kita doakan sama-sama semuanya baik-baik saja di sana Encik Alfian ya. Baik Encik Alfian. Dan seterusnya Encik Alfian, berhubung runtuhan kondominium di Miami, apakah penyebab teknikal keruntuhan kondominium tersebut dan berapa ramai sebenarnya yang terkorban dan adakah operasi mencari dan menyelamat mangsa masih lagi dijalankan? Baik Lokman, kejadian ini mengimbau kembali memori buruk kita tersendiri dengan tumbangnya Highland Towers di Kuala Lumpur pada 11 Disember 1993, mengorbankan 48 nyawa.
Setakat ini 22 orang ditemui meninggal dunia akibat kejadian yang terbaru di kawasan Surfside, Miami Beach, Amerika Syarikat, dan usaha mencari dan menyelamat 126 lagi mangsa masih lagi diteruskan. Datuk Bandar Miami-Dade County, Daniela Levine Keba, berkata beliau sudah menandatangani perintah yang membenarkan merobohkan bangunan yang masih berdiri, memetik isu yang berkaitan dengan keselamatan. Keutamaan kita adalah meneruskan usaha mencari dan menyelamat. Kita perlu jelas mengenai perkara itu, katanya. Kita masih lagi menilai semua kemungkinan impak dan meneruskan ataupun menentukan garis masa yang terbaik sebelum memulakan tindakan berkenaan, katanya. Pihak berkuasa Miami kini memantau pergerakan taufan Elsa yang sedang bergerak di perairan Caribbean, sekaligus bakal menyukarkan lagi tugas mencari dan menyelamat mangsa runtuhan jika menghampiri pantai Florida minggu hadapan. Masih belum ada jawapan yang jelas mengenai punca runtuhan tersebut, tetapi tanda-tanda awal menunjukkan beberapa kegagalan di tingkat bawah bangunan 13 tingkat tersebut. Mungkin di peringkat asasnya, tiang ataupun garaj parkir di bawah tanah. Jurutera forensik perlu memeriksa ruang bawah tanah dalam siasatan mereka, kata Sinisa Kola, seorang eksekutif kejuruteraan yang berpusat di Miami. Unsur utama penyiasatan ini menurut pendapat saya terletak pada runtuhan itu, pada tiang dan keadaan elemen struktur, kata Kola. Loman. Baik, terima kasih Encik Alfian atas perkongsian untuk episod minggu ini. Untuk Encik Alfian, stay safe, jaga diri kita di sana, dan kepada penonton, suka untuk saya ingatkan, sama-sama kita jaga kita, terus patuhi SOP yang telah ditetapkan. Semoga dunia kembali bersinar tepat pada waktunya, insyaAllah. Isu apakah yang akan kita kupaskan pada minggu hadapan? Sama-sama kita nantikan dalam Koresponden TVS. Assalamualaikum dan jumpa lagi.